mempelbagaikan dimensi pertandingan. Okey, kemudian Kementerian Pendidikan Malaysia boleh mengambil inisiatif dengan menggalakkan semua sekolah untuk melanggan majalah terbitan DBP. Okey, ini adalah salah satu langkah yang boleh dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk menggalakkan amalan membaca dalam kalangan murid dan memberikan pendedahan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul. Okey, daripada perenggan 1, 2 dan 3, kita tengok subjek dia ataupun pelaku dia, siapa pihak yang terlibat dalam memastikan murid-murid menguasai bahasa Melayu. Okey, cikgu nak tanya soalan. Setakat ni daripada perenggan 1, 2 dan 3, kita tengok siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan murid-murid ni menguasai bahasa Melayu dengan baik. Okay, ada sesiapa nak cuba jawab, nak type kat tepi boleh, nak guna suara, voice pun boleh. Pihak sekolah. Okey, pihak sekolah lagi. Selain pihak sekolah, pihak kerajaan. Okey, kerajaan ni kita ada banyak kementerian ni Syantini. Kementerian apa tu? Okey, bagus Syantini, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi pelaku bagi dalam petikan yang pertama ni ialah Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun kita boleh sebut sektor pendidikan pun boleh Kementerian, tapi lebih elok kita ambil daripada dalam petikan lah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi bila kita sebut Kementerian Pendidikan Malaysia ni, dia paling atas sekali. Bawah dia kita ada cikgu, kita ada sekolah. DBP ni sebenarnya satu badan berkanun. Dia lain lah daripada Kementerian Pendidikan. Tetapi dalam petikan ni, kalau kita tengok, disebut dalam pendidikan saja. Termasuklah dengan DBP tu. Okey, jadi kita tengok perenggan yang terakhir. Pihak sekolah juga disarankan agar menyediakan peruntukan sendiri tanpa mengenakan apa-apa bayaran kepada murid-murid untuk memiliki majalah terbitan DBP. Hal ini dapat menggalakkan murid untuk mengembangkan bakat menulis mereka. Hal langkah untuk menerapkan jiwa bahasa dalam kalangan murid seharusnya dilakukan secara konsisten dan berpanjangan agar kelestarian bahasa Melayu terus terpelihara. Pelbagai pihak digalakkan agar berfikir secara kritis dan kreatif untuk menaikkan imej bahasa Melayu secara holistik. Holistik ni maksudnya keseluruhan. Jadi kalau awak nak guna perkataan holistik ni dalam karangan nanti, bila-bila kala awak nak sebut secara keseluruhannya, pihak kerajaan haruslah, awak boleh gunakan secara holistik, pihak kerajaan boleh, pihak kerajaan disarankan. Perkataan holistik ni kalau awak guna baguslah, berdasarkan impression lah kalau dalam karangan. Kita sebagai penggerak bahasa tidak seharusnya mengamalkan sikap sudah terhantuk baru tengadah. Dalam pemilihan isi dalam rumusan, kalau kita jumpa peribahasa pun kita tak ambil jadi secara umumnya dan secara keseluruhan kita tahu untuk petikan yang pertama ni kita ada 4 pihak, iaitu pihak sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, guru pun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga satu lagi pihak iaitu Badan Berkanun ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka dalam kurungan DBP. Tetapi kedua-dua pihak ni dia punya tujuannya sama, iaitu untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam pendidikan ataupun untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu dengan baik ataupun berkesan. Ataupun langkah-langkah, awak nak tulis langkah-langkah pun boleh. Langkah-langkah pihak Kementerian Pendidikan dan DBP untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu. Itu fokus yang pertama. Kita tengok
yang kedua. Okey, ini bahan yang kedua. Kementerian Pendidikan garis 6 inisiatif Martabat Bahasa Melayu. Okey, apa itu inisiatif? Boleh Google, tak masalah, tapi pastikan jawapan awak tu berdasarkan PRPM lah. Ada sesiapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud inisiatif? Type kat tepi pun boleh. Digalakkan Google. Tapi sumber mesti daripada PRPM. Okey, Afiq Firdaus, daya usaha. Okey, betul. Daya usaha ataupun tindakan yang paling awal, yang mula-mula ya. Okey, daya usaha atau tindakan awal. Okey, betul Ayu. Nishanti ni sesuatu galakan, kurang tepat kalau kita tengok dalam Kamus Dewan edisi keempat, dia maksudnya daya usaha atau tindakan yang mula-mula, yang awal-awal, tindakan yang terawal. Okey, jadi Kementerian Pendidikan dia dah gariskan 6 tindakan awal ataupun usaha yang dia buat untuk memartabatkan bahasa Melayu. Okey, artikel ni oleh Haris Ashraf Hasnan. Okay, Kementerian Pendidikan menggariskan 6 inisiatif bagi memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid dan rakyat Malaysia menerusi sektor pendidikan. Ni siapa peranan dia tadi, sektor pendidikan dekat sini. Okay, Timbalan Menteri Pendidikan berkata, inisiatif itu termasuk menyediakan Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu 2016 sehingga 2025 Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Antara inisiatif yang dilakukan kerajaan adalah seperti menyediakan kerangka standard bahasa Melayu. Okay, 1. Membangunkan kerangka holistik keseluruhan pembangunan profesionalisme guru. Okay, 2. Menubuhkan lembaga pengiktirafan pendidikan bahasa Melayu. 3. Pemantapan kriteria pemilihan calon guru bahasa Melayu. Dia mantapkan kriteria nak pilih cikgu BM ni. Okay, yang keempat, dan menaik taraf Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Okay, yang kelima dia, menjadi pusat kecemerlangan pendidikan bahasa Melayu peringkat nasional, serantau dan antara bangsa. Okey, kemudian kerajaan komited untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pada tahun 2010, Jawatan Kuasa Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan telah ditubuhkan bertujuan memantapkan usaha memartabatkan bahasa Melayu dengan melibatkan kementerian dan agensi kerajaan lain, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Ini adalah petikan. Tengok sebelah kanan dia, ada orang bersembang. visi. Murid dapat menguasai menggunakan bahasa Melayu standard melalui pedagogi terkini. Apa itu pedagogi? Kalau ada yang tanya, pedagogi ni maksudnya cara cikgu mengajar, teknik cikgu mengajar. Contoh macam sekarang ni, cikgu mengajar menggunakan slide. Lepas tu cikgu buat soal jawab dengan awak. Itu adalah salah satu pedagogi. Pedagogi ni caralah cikgu mengajar. Kalau sains, mungkin cikgu awak guna YouTube, kemudian dia bagi quiz. Itu juga salah satu cara ataupun pedagogi dia mengajar. Memastikan setiap murid menguasai, tetapi cikgu nak ingatkan, pedagogi ni cara tetapi untuk pembelajaran sahaja. Jangan pula salah satu pedagogi untuk mengurangkan pencemaran, bukan. Pedagogi ni khas untuk pendidikan ataupun pengajaran, bukan pembelajaran pengajaran saja. Okey, anjakan.
memastikan setiap murid menguasai kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Okay, dia nak pastikan setiap murid ni menguasai BM dan BI, tetapi ada juga bahasa yang ketiga, mungkin bahasa Jepun ke, yang minat Korea tu mungkin digalakkan mempelajari bahasa Korea ke kan. Sekarang ni semua minat Korea, kenalah belajar bahasa Korea kan. Awak suka beli ramyeon lah kan, Maggi-Maggi tu semua, baca ingredient dekat belakang. Kalau belajar bahasa Korea, awak boleh check ingredient ataupun bahan dekat belakang. Jadi awak boleh memilih makanan yang sesuai lah, dan tak menggunakan perasa, okay, ataupun MSG yang berlebihan. Okay, itu untunglah kalau kita mempelajari bahasa yang ketiga, okay, sebagai bahasa tambahan. Okay, kemudian keberhasilan. Murid kompeten menggunakan bahasa Melayu. Kompeten ni maksudnya fasih, sangat-sangat fasih. Okay. Kemudian peningkatan pencapaian mata pelajaran bahasa Melayu dalam SPM 2017 dan UPSR 2018. Ini zaman-zaman 2017-2018 lah ya. Artikel biasanya kita ambil yang dah lepas, tak ada artikel yang akan datang, tak ada ya. Okay, guru bahasa Melayu menguasai kemahiran dan pedagogi terkini bahasa Melayu. Okay, cikgu tu menguasai kemahiran dan cara-cara mengajar bahasa Melayu yang terkini. Okey, kurikulum bersepadu sekolah menengah diiktiraf di peringkat nasional dan di antarabangsa sebagai standard penguasaan bahasa Melayu. Kurikulum ni maksudnya tajuk-tajuk yang cikgu ajar pada awak, kemahiran-kemahiran yang cikgu ajar pada awak tu diiktiraf di peringkat global, di peringkat dunia. Okey, dan antarabangsa. Maksudnya kalau awak nak, katakanlah cikgu mengajar awak bahasa Melayu di peringkat SPM, sijil result SPM bahasa Melayu awak tu, result bahasa Melayu dalam sijil SPM awak tu, awak boleh minta kerja di negara lain. Contoh, itu maksud diiktiraf. Boleh minta kerja dekat negara lain, mungkin sebagai tutor bahasa Melayu ke, mungkin ada pusat bahasa Melayu. Kalau kita tengok dalam buku teks tingkatan 4, dia ada pusat bahasa Melayu dekat Jepun. Mungkin boleh digunakan untuk mengajar bahasa Melayu, tutor ke, pembantu ke dekat sana. Tengok dia dapat bahasa Melayu A. Okay, sastra pun A. Oh, bagus. Dia boleh mengajar bahasa Melayu. Tu maksud kompeten tadi. Dia kompeten menggunakan bahasa Melayu. Jadi ini adalah keberhasilan yang KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia dia nak hasilkan. Hasrat dia. Okey. Jadi kita berbalik pada slide. Tas awak hari ni ataupun tugasan, ini adalah petikan yang cikgu bagi. Cikgu nak awak cari untuk petikan yang pertama ni, cikgu nak awak cari dalam 6 isi tersurat, okay, yang berkaitan langkah-langkah untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu. Okay, sekarang semua orang fokus tengok pada petikan yang cikgu paparkan. Okay, cari 6 langkah untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu. Okay, cikgu bagi masa dalam 5 minit cukup. 5 minit cukup sebab tak boleh lama. Kalau lama dalam masa menjawab rumusan dalam SPM 45 minit sahaja. Jadi kemahiran membaca awak tu dia memerlukan kemahiran skill, kemahiran membaca yang sangat tinggi, tepat dan cepat. Jadi cuba praktis ataupun cuba latih diri awak baca. Tajamkan mata, baca dan cari isi. Okay? Ingat isi yang kita cari, cara ataupun langkah untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu dengan baik ataupun berkesan. Cari. Okay, 6. 5 minit daripada sekarang. 1.20 kita akan bincangkan. Cikgu akan minta cikgu akan pick lah nama siapa-siapa untuk bacakan isi yang anda jumpa, perenggan mana, di mana isi tersebut. Okay.
Ada masalah tak tentang petikan yang lain ni? Kalau ada yang tak nampak tolong bagi tahu cikgu, kalau ada tak boleh baca. Tolong bagi tahu. Jangan senyap je. Okay, sebab nanti ada petikan lain lagi yang akan keluar, kemudian cikgu akan minta awak hantar jawapan pada guru mata pelajaran masing-masing. Okey, Cikgu Kamisa, tak apa. Terima kasih masuk. Tahniah dah lengkap 2 dos vaksin. Okey, sambil-sambil awak cari isi tu kan, cikgu nak ingatkan lah. Selepas penanda wacana, tolong baca ayat hati-hati dengan teliti. Baca ayat dengan teliti. Kadang-kadang selepas penanda wacana tu adalah isi tersurat. Tengok elok-elok. Kemudian cikgu dah ingatkan contoh sebagai contoh, seperti yang tu kita tak ambil. Itu semua adalah contoh. Huraian pun sama kita tak ambil. Ya. Dalam karangan pun saya selalu sebut isi, huraian, contoh, penegasan ataupun kesimpulan. Kita hanya ambil isi saja dalam rumusan. Huraian, contoh, penegasan ataupun kesimpulan kita tak nak ambil. Jadi bila awak baca tu awak kenal pasti ni isi ke ataupun huraian ataupun contoh. Kalau dia huraian dengan contoh potong terus, tak nak. Tak nak. Okey. Dalam kertas kajang awak, apa saya nak cakap tadi, dalam kertas kajang awak tulis hari dan tarikh. Okey, kemudian tajuk latihan rumusan. Okey, latihan rumusan. Latihan rumusan, tajuk petikan ini ialah apa tadi? Langkah untuk memastikan murid menguasai ilmu bahasa Melayu. Cikgu, saya tak dapat Tak dapat apa, Masya? tajuk. Okay, cikgu type kat tepi dekat mesej. Yang lain boleh tengok.
Okey, 5 minit telah berlalu. Okey, kita tengok siapa yang kena. Okey, isi yang pertama. Subashini ada? Subashini? Ada. Okey, tolong bacakan cikgu isi yang pertama Subashini. Satu isi. Guru harus bersifat proaktif dan kreatif untuk memperbagaikan kaedah pengajaran ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Okey, Subashini. Itu awak jumpa dalam perenggan keberapa tu Subashini? Perenggan 2. Perenggan 2 Okey, dalam perenggan 1 awak ada jumpa isi tak? Dalam perenggan yang pertama, ada tak? Ada. Okey, bacakan yang perenggan pertama. Guru boleh mengajar dengan menggunakan bahasa yang mudah dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu di dalam kelas. Okey, kita tengok jawapan dia tadi yang Subashini baca. Sebagai contoh, guru boleh mengajar. Okey, sebelum perkataan guru boleh mengajar tu kita jumpa perkataan sebagai contoh kan. Jadi kita dah tahu ini ialah contoh. Saya ulang balik, contoh kita tak ambil. Sebelum contoh mesti huraian ataupun isi. Cuba tengok atas sikit. Tengok atas sikit. Guru-guru sekolah perlu mengajarkan murid menguasai ilmu bahasa Melayu dengan berkesan. Berkesan tu sebenarnya adalah isi dia lah. Okey. Okey. Kemudian saya nak dengar jawapan daripada Syazarul. Syazarul, tolong bacakan isi yang awak jumpa dalam perenggan kedua, Syazarul. Syazarul ada? Baca satu isi yang awak jumpa dalam perenggan kedua, Syazarul. Guru harus bersifat proaktif dan kreatif untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran. Okey, betul. Bagus. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita tengok. Pak Zamrud ada sini tak? Ti Mingren? Ya, cikgu. Okey. Ti Mingren, baca satu isi daripada perenggan kedua yang awak jumpa. Kedua. Perenggan kedua. Baca satu isi. Menganjurkan pelbagai bentuk pertandingan dalam bahasa Melayu seperti bercerita, berpidato, menulis, cerpen dan sebagainya. Okey, terima kasih Ti Mingren. Jawapan awak tu, isi awak tu betul. Tapi cara awak ambil isi tu, itu yang buat dia salah. Okey, dengar baik-baik Kita ambil daripada, mesti ada subjek. Pihak sekolah dan guru-guru juga digalakkan supaya menganjurkan pelbagai bentuk pertandingan dalam bahasa Melayu. Stop, berhenti sampai situ saja. Kenapa cikgu berhenti sampai situ? Sebab selepasnya ialah seperti. Seperti tu ialah perkataan yang digunakan untuk contoh. Kita tak nak contoh. Cikgu ulang kita tak nak contoh. Jadi kita ambil daripada pihak sekolah dan guru-guru juga digalakkan supaya menganjurkan pelbagai bentuk pertandingan dalam bahasa Melayu. Titik, sampai situ sahaja. Okey, kita tengok jawapan untuk bagi perenggan 1 dan juga perenggan 2. Ni jawapan dia. Okey. Guru-guru sekolah perlu mengajarkan murid menguasai bahasa Melayu dengan berkesan. 1. Yang kedua, guru harus bersifat proaktif, Syazarul dah bagi tadi, dan kreatif untuk memperbagaikan kaedah pengajaran ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Syazarul dengan Subashini bagi tadi kan.
Okey, kemudian yang ini yang Tim Ingren ambil tadi, isi tu betul, cuma tak lengkap. Ya, pihak sekolah dan guru-guru juga digalakkan supaya menganjurkan pelbagai bentuk pertandingan dalam bahasa Melayu. Okey, sekarang ni salin. Salin isi 1, 2 dan 3. Jelaskan, nampak? Kat sini ni cikgu dah zoom betul habis dekat ni. Boleh salin ya? Nampak ya? Nampak cikgu. Isi 1, 2 dan 3. Adi Masya okey? Okey cikgu. Okey, nampak ya? Syazbini okey? Syazbin Syazbin. Syazbin. Syazbin, pergi tandas agaknya. Alia Natasha okey? Boleh nampak? Cikgu baca baca berdasarkan nama dekat sini lah sebab kadang-kadang bila awak guna email orang lain, cikgu pun tak tahu nama sebenar awak. Contohnya apa ni tadi? Yusof tu kan? Mungkin dah keluar agaknya. Okey, dah siap salin? Belum cikgu. Kelvin boleh nampak Kelvin? Boleh cikgu. Okey. Okey, cikgu rasa slide ni cikgu akan bagi pada guru mata pelajaran awak. Nanti awak boleh tengok dekat situ lah. Awak boleh salin daripada situ. Okey, cikgu terangkan dulu macam mana nak buat sebab nanti awak kena hantar jawapan pada guru mata pelajaran. Okey. Jadi cikgu tak boleh nak tunggulah untuk salin tu sebab kita ada banyak lagi isi sebenarnya nak kena salin nanti. Jadi nanti cikgu akan bagi gambar, jawapannya dah siap, awak salin je. Cuma kita tak nak tahu cara nak tulis ni Okey, kita tengok untuk perenggan seterusnya. Okey, perenggan keempat, perenggan ketiga dan keempat. Okey, ini untuk perenggan ketiga dan keempat. Di samping itu, bagi mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam sanubari, okey, yang keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka harus merencanakan dan melaksanakan pelbagai aktiviti. Okey, itu adalah isi yang keempat. Pihak berkanun ini boleh mempelbagaikan dimensi pertandingan dan hiburan untuk memperkenalkan bahasa kebangsaan di persada sejagat. Okay, yang kelima. Kemudian, Kementerian Pendidikan Malaysia boleh mengambil inisiatif dengan menggalakkan semua sekolah untuk melanggan majalah terbitan DBP. Itu ialah yang ke-6. Dan yang ketujuh, di perenggan yang bawah sekali, pihak sekolah juga disarankan untuk agar menyediakan peruntukan sendiri tanpa mengenakan apa-apa bayaran kepada murid untuk memiliki majalah terbitan DBP. Okey. Kalau ikutkan sekolah kita memang ada ambil inisiatif yang ketujuh ni. Ini memang ada sebab PSS kita ada beli majalah DBP, dia ada langgan tanpa mengenakan kutipan duit
pada murid. Semua kita guna duit daripada PSS lah peruntukan Cikgu nak maklumkan je lah. Majalah DBP ni ada kat sekolah kita sebenarnya. PSS ada beli. Kita je lah yang kurang membaca, kurang meminjam. Okey. Ini adalah slide fokus. Maksudnya dalam awak punya ketakajang tu, dia patutnya beginilah. Fokus 1 apa dia? Okey. Tajuknya tadi cikgu dah bagi fokus 1. Okey, langkah-langkah untuk memastikan murid menguasai ilmu bahasa Melayu. Senarai isi tersurat. Kita jumpa sampai 7 je. Kenapa cikgu senarai sampai 13? Okey, sebab dalam bahan kedua pun kita ada isi tersurat. Okey, ada langkah-langkah dekat sini. Okay, tetapi sebab tu cikgu nak maklumkan. Okey, dalam dua bahan ni, dekat bahan 1 tu ada isi tersurat. Dalam bahan 2 pun masih ada isi tersurat tentang fokus 1. Dalam bahan 1 ada fokus 1, dalam bahan 2 pun boleh ada fokus 1. Sebab tu cikgu nak ingatkan yang daripada awal tadi, jumlah bahan tidak melambangkan jumlah fokus kadang-kadang. Kadang-kadang ada 3 bahan, 2 fokus, kadang-kadang 2 bahan, 3 fokus. Kita kena baca betul-betul. Okey. Jadi, ini adalah fokus yang kedua dalam bahan yang kedua. Okey, ada 5 isi tersurat dekat sini. Apakah fokus dalam bahan 2? Okey, nombor 1. Murid dapat menguasai menggunakan bahasa Melayu standard melalui pedagogi terkini. Okey, dia dapat menguasai menggunakan bahasa Melayu standard. Okay, murid komputer menggunakan bahasa Melayu. Pencapaian mata pelajaran bahasa Melayu dalam SPM 2017 dan 2018. Peningkatan. Guru bahasa Melayu menguasai kemahiran dan pedagogi terkini bahasa Melayu. Kurikulum bersepadu. Ini semua ni adalah apakah hasil yang dapat daripada apabila kerajaan ataupun KPM tadi memartabatkan bahasa Melayu. Okey, jadi fokus yang kedua, ada sesiapa nak cuba? Apakah fokus dalam bahan yang kedua ni? Boleh type kat tepi ni. Apakah fokus dalam bahan yang kedua? Cikgu dah label 1, 2, 3, 4, 5 ni. Apa persamaan dia? Ingat kata kunci, kita ada cara-cara, langkah-langkah, kesan-kesan, faedah-faedah. Okay, ataupun kata kunci tu sebenarnya kadang-kala awak boleh ambil daripada dalam petikan kalau sesuai. Contoh dekat sini keberhasilan. Takkanlah kita nak tulis keberhasilan apabila murid menguasai bahasa Melayu ataupun keberhasilan apabila KPM memartabatkan bahasa Melayu. Tak kenalah, tak sesuai. Again, apakah kata kunci yang sesuai? Kalau keberhasilan ni tak sesuai, apakah kata kunci yang sesuai untuk menjelaskan 5 isi yang cikgu dah labelkan ini? Okey, ni Shanti. Kita tengok Farid dulu, langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu. Itu bukan langkah, ini bukan langkah. Langkah adalah yang tadi, fokus 1. Faedah penggunaan bahasa Melayu. Tak tepat. Subhashi ni. Faedah menguasai ilmu bahasa Melayu. Okey, boleh? Menguasai ilmu bahasa Melayu. Okey, boleh? Lain? Okey, kalau kita tengok tajuk bagi bahan yang kedua ni, pemartabatan pendidikan bahasa Melayu. Jadi mestilah faedah-faedah memartabatkan
pendidikan bahasa Melayu. Kita ambil je daripada petikan ni. Okey, faedah-faedah memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Okey, tengok dekat bahagian chat. Martabatkan pendidikan bahasa Melayu. Okey, cikgu boleh tulis. Okey, jadi ada 5 faedah. Okey, apabila kita memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Okey, seterusnya. Okey, cara membina rumusan. Okey, untuk menulis pendahuluan satu ayat sahaja dan kita akan mulakan dengan rumusan membincangkan. Jadi, tengok pada slide. Kalau pendahuluan 2 fokus, awak kena tulis rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Okey, tadi kita jumpa berapa fokus? Berapakah fokus yang kita jumpa tadi? Okey, 2. Bagus nanti ni. Jadi macam mana kita nak tulis? Cuba type dekat tepi ni. Cikgu tulis dulu. Fokus 1 apa dia? Oops. Sekejap. Okey, Ashwinter, kenapa? Ashwinter ada soalan nak tanya? Okey. Sebab nampak awak angkat tangan. Okey, kita tengok ada yang dah hantar jawapan. Rumusan membincangkan langkah-langkah untuk memastikan murid menguasai ilmu bahasa. Ilmu bahasa apa? Bahasa Melayu. Ya, macam ini. Dan faedah-faedah memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Okey, bagus. Alright. Ini rumusan membincangkan langkah-langkah untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu dan faedah-faedah memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Okey, bagus. Ini membincangkan langkah-langkah untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu dan faedah-faedah memartabatkan. Okey, bagus. Okey, setakat ni daripada 3 jawapan dihantar, 2 betul. Okay, jadi, okeylah kan? Bagus. Okey. Jadi Dini 2 markah, Subashini pun 2 markah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cara menulis perenggan isi. Calon boleh menulis satu isi dalam satu ayat. Okey, ataupun nak gabung pun boleh, tetapi gunakanlah perkataan kata hubung seperti dan. Okey, dan calon boleh menulis isi ni sebenarnya isi satu perenggan atau beberapa perenggan. Maksudnya asingkan isi mengikut fokus. Bukan mengikut bahan mengikut fokus. Bukan ikut bahan. Okey, jadi fokus yang pertama boleh kita tuliskan isi untuk fokus yang pertama. Okey, dalam awak punya kertas kajang, saya nak saya nak awak buat satu pendahuluan. Okey, atas tadi senarai isi tersurat, kemudian ada senarai isi tersurat dalam fokus 2, kemudian satu lagi ini ialah rumusan.
Okey, pendahuluan tadi. Sekejap cikgu nak gunakan jawapan kawan awak. Okey, kita tengok pada bahagian isi. Okey, kita cuba buat perenggan isi bagi fokus 1 sahaja dahulu. Okey, ingat isi dalam fokus 1 campur isi dalam fokus 2, jumlah dia mesti 8. Jadi terpulang pada awak nak tulis isi fokus 1 ni 5 ke, campur 3 isi fokus 2, jumlah dia 8. Nak tulis 6 isi fokus 1, campur 2 isi fokus 2, 8. Ataupun nak tulis 4 isi fokus 1, campur 4 isi fokus 2, jumlahnya 8. Okey, cuma cikgu nak ingatkan, isi mesti ditulis dalam bentuk perenggan dan menggunakan penanda wacana. Yang pertama ditulis dalam bentuk perenggan, yang kedua menggunakan penanda wacana, yang ketiga boleh gabung isi, okey, gunakan kata hubung dan yang keempat pastikan isi awak tu ada subjek, bukan ayat tergantung, okey, ayat yang gramatis. Okey, kita cuba buat perenggan isi untuk fokus 1. Awak boleh type dekat bahagian mesej. Kalau ada kesalahan, cikgu akan betulkan. Okey, buat sekarang. Cikgu akan bagi senarai isi fokus 1. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3 ni dulu. Okey, boleh buat isi untuk fokus 1. Perenggan isi untuk fokus 1. Perenggan isi untuk fokus 1 ni boleh ambil lah isi 1, 2, 3. Okay. Ni ada yang dah salin tadi kan. Okay, cikgu tunjukkan isi 4, 5, 6, 7. Okey, bahasa Melayu kita kira sebagai 2 perkataan atau 1 perkataan? Perkataan bahasa Melayu tu. 2. Ya, kedua bisa laci. Okey. Kalau kita tengok bahasa Melayu tu ditulis dalam huruf besar, betul? Tengok baik-baik. Tengok dalam isi lah. Kalau ditulis dalam huruf besar, kita akan kira sebagai 1 perkataan. Kalau ditulis huruf kecil, biasanya kita akan kira sebagai 2.
kata nama khas yang kita kira sebagai satu perkataan. Okey, ada yang dah siap? Perenggan isi fokus 1. Kalau tak tarik, bacakan pun tak apa. Cikgu pick lah ya. Lim Jia Hong. Lim Jia Hong. Boleh bacakan cikgu perenggan isi fokus 1 awak? Boleh Lim? Ke belum siap lagi Lim? Okey, Farid. Langkah-langkah memastikan murid menguasai bahasa Melayu adalah tukar pek ialah guru-guru sekolah perlu mengajarkan murid menguasai ilmu bahasa Melayu. Ilmu bahasa Melayu, masa terpotong ni. Mana dengan berkesan? Dengan berkesan tu tak ada Farid. Jadi nanti kalau terpotong macam ni, isi awak biasanya akan salah. Okey. Seterusnya, guru harus bersifat. Kita tengok pada slide. Okey, guru harus bersifat proaktif dan kreatif untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Okey, bagus. Pihak sekolah dan guru-guru juga digalakkan menganjurkan pelbagai pertandingan. Perkataan bentuk tu tinggal jangan tinggalkan perkataan bentuk pertandingan dalam bahasa Melayu. Okey, bagus. Jadi awak dah senaraikan 3 isi, cuma perkataan untuk isi yang ketiga tu perkataan bentuk tertinggal. Untuk isi yang pertama tertinggal perkataan berkesan. Dengan berkesan. Masukkan sebab bila tertinggal perkataan, kadang-kadang dia mengubah maksud ayat. Kita kena ingat dia punya task dia ataupun kehendak soalan dia adalah tanpa mengubah maksud asal petikan. Bila kita tertinggal satu atau dua perkataan dalam isi penting tu, ia akan mengubah maksud asal petikan. Okey, bagus. Nanti betulkan Farid. Jadi 3 isi. Yang lain? Lim tadi, dah siap Lim? Kalau tak nak type, baca pun boleh. Kelvin, boleh Kelvin? Kelvin boleh bacakan cikgu isi fokus 1 awak? Kenapa senyap macam ni masing-masing ni? Tak apa, baca yang awak dah siap je. Tak perlu siapkan semua. Setakat mana yang awak dah buat? Selain itu, Apa dia Farid? Okay, Subhash. Kenapa Farid? Awak nak sambung ke? sambung. Okay. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP harus merencanakan dan melaksanakan pelbagai aktiviti. okay, bagus. Di samping itu,
Pihak berkanun ini boleh mempelbagaikan dimensi pertandingan dan hiburan untuk memperkenalkan kebahasaan di pesada sejagat. Okey, bagus. Jadi dah 6 isi yang awak ambil daripada bahan satu, betul? Okey, berhenti setakat tu. Okey, daripada fokus satu tu ada 6. Kita nak 8. Jadi 2 lagi tu Farid kena ambil daripada bahan 2 ataupun fokus 2. Okey, faham Farid? Kira cukup lah perenggan fokus satu awak tu. Nanti awak langkah satu buat perenggan yang kedua untuk fokus 2. Okey, Subashini. Langkah-langkah memastikan murid menguasai ilmu bahasa Melayu adalah, ditukar pada ialah, guru perlu mengajarkan murid menguasai ilmu bahasa Melayu dengan berkesan. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka harus merencanakan dan melaksanakan pelbagai aktiviti. Okey, bagus. Yang kedua, pihak berkanun ini boleh mempelbagaikan ejaan, hati-hati sebelah sini, dimensi pertandingan dan hiburan untuk perkenalkan bahasa kebangsaan di pesada sejagat. Okey, bagus. 3 isi. Di samping itu, pihak sekolah juga disarankan agar menyediakan peruntukan sendiri tanpa mengenakan mampu bayar. Okey, bagus. Isi yang keempat. Jadi, sebelah sini dah ada 4 isi daripada fokus. 1 kena ambil 4 isi lagi daripada fokus 2. Farid tadi dah ambil 6 isi daripada fokus 1, 2 isi lagi daripada fokus 2. Yang penting jumlahnya ialah 8. Okey, kita tengok fokus 2. Fokus 2 pendek je. Tu je isi fokus 2. Okey, ada sesiapa nak cuba untuk isi fokus 2? Okay, cikgu tulis balik. Cikgu type balik. Apakah fokus 2 kita? Okey. Faedah. Faedah-faedah memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Cikgu type kat tepi lah supaya mudah supaya mudah awak nak rujuk. Fokus 2. Faedah memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Faedah. Okey, salah satu tips dalam memilih ataupun menulis isi, cikgu cadangkan awak tulis dulu isi yang paling pendek. Tulis dulu isi yang paling pendek. Contohnya, kalau awak tengok dalam bahan yang kedua ni, isi yang paling pendek ialah isi yang kedua tu. Murid komputer menggunakan bahasa Melayu kan? Ambil isi tu dulu. Okey. Cari yang mana pendek, tulis yang pendek dulu. Kalau ni lah sebab pengalaman. Kadang-kala awak tulis isi yang panjang dulu, kadang-kadang isi tu tak lengkap. Potensi ataupun risiko isi tak lengkap tu memang sangat tinggi. Jadi awak tulis isi yang awak nampak pendek, memang isi tu pendek, awak yakin isi tu pendek, tulis yang tu dulu. Kemudian baru susun ataupun masukkan isi yang panjang, yang ayatnya panjang.
Okey, ada sesiapa boleh bacakan isi untuk fokus kedua ni, perenggan isinya? Okey, Nishantini, terima kasih. Antara faedah memartabatkan pendidikan bahasa Melayu ialah murid dapat menguasai dan menggunakan bahasa Melayu standard melalui pedagogi terkini, titik. Selain itu, murid kompeten menggunakan bahasa Melayu. Okey, bagus. Jadi, kalau awak dah ada 6 isi daripada fokus 1 tadi, campur 2 isi daripada fokus 2, faedah ni dah cukup 8. Okey, terima kasih Nishantini. Bagus. Okay, fokus 2 ni mudah je. Isinya pun tak banyak. Okay, faedah-faedah memartabatkan pendidikan bahasa Melayu ialah murid dapat menguasai dan menggunakan bahasa Melayu standard melalui pedagogi terkini. Bagus, okay, betul. Tambahan pula murid kompeten menggunakan bahasa Melayu. Okay, peningkatan pencapaian Melayu dalam kelas. Okay, bagus. Sampai itu guru-guru bahasa Melayu menguasai kemahiran dan pedagogi terkini bahasa Melayu. Okay, bagus sebelah sini. Okay, betul. Okay, bagus. Dini, antara faedah dapatkan pendidikan bahasa yang murid kompeten menggunakan bahasa Melayu, betul. 1, okey, 2 markah. Selain itu murid dapat menguasai dan menggunakan bahasa Melayu standard melalui pedagogi terkini. Okey, betul, 2 markah. Akhir sekali, peningkatan pencapaian mata pelajaran bahasa Melayu dalam SPM 2017 dan PSR 2018. Okey, betul, 2 markah. Okey, jadi lengkap lah, maksudnya awak dah tahulah kan, sebab saya cikgu pun dah label kat situ, cantumkan je. Okey, yang terakhir kita akan cuba bina kesimpulan. Okey, ini kesimpulan. Walaupun dia 2 markah, tapi kadang-kadang kesimpulan ni dapat menyelamatkan markah awak. Ni setakat daripada pengalaman lah. Kadang-kadang isi awak salin isi tu kadang-kadang tertinggal perkataan, dah lah salah isi. Tapi disebabkan kesimpulan awak okey, cantik, kesimpulan ni lah yang menyelamatkan markah awak. Okey, dalam kesimpulan ni ada isi tersurat lah. Isi tersirat, sorry. Cara menulis kesimpulan. 1 ayat sahaja, 2 markah, mengandungi 2 bahagian, iaitu cadangan dan mesti berkaitan dengan tema ataupun isu dan ada harapan. Idea calon sendiri tidak sesekali, tidak dibenarkan, diharamkan, diambil daripada petikan. Tak boleh ambil daripada petikan, mesti original daripada idea awak. Okey, mulakan dengan penanda wacana yang sesuai, itu kesimpulannya, konklusinya, okey. Kemudian disambung dengan cadangan. Okey, kalau ada pihak yang spesifik, maksudnya dalam petikan kita tu kita ada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, okay, pihak DBP, kita ada pihak spesifik, kita kena sebut mereka. Okay, kalau tak ada, contoh petikan kadang-kadang dia cerita pasal pencemaran alam sekitar, pencemaran alam sekitar sampai bawah, dia tak sebut pun jabatan jabatan kementerian hendaklah ini, Kementerian Alam Semesta Jadi hendaklah ini, Kementerian Alam Semesta Jadi juga haruslah, kalau ada sebut pihak, kita kena sebutlah. Tapi kalau tak ada umum, kita sebut semua pihak. Kalau petikan tu umum, tak ada pihak, semua pihak. Kalau ada sebut pihak tertentu, kita kena sebut nama pihak tertentu. Contoh dekat sini, kalau dalam petikan tu ada sebut tentang PIBG, pihak PIBG hendaklah apa. Kalau umum, semua pihak. Okay, jadi dalam petikan yang kita buat latihan hari ni, dia ada pihak spesifik dia. Pihak khusus yang disebut iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada 2, DBP. Jadi kesimpulan awak tu awak boleh tulis kesimpulannya Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay. Hendaklah, apa cadangan? Apa cadangan awak untuk memastikan bahasa Melayu ni, tema kita tentang bahasa Melayu dikuasai oleh semua murid dalam Malaysia? Apa cadangan awak kepada kedua-dua pihak ni tadi? Cadangan kepada KPM, cadangan kepada DBP. Apa cadangan awak nak bagi kepada mereka? Apa cadangan awak nak bagi kepada mereka supaya rakyat dekat Malaysia ataupun murid ni bertambah ilmu dalam bahasa Melayu? Melahirkan
Apa yang mereka boleh buat? Cadangan tu mesti sesuatu yang boleh dilakukan. Orang lain boleh tiru. Contoh cadangan awak hendaklah contoh bekerjasama melaksanakan langkah-langkah yang perancangan-perancangan yang telah dilakukan. Itu pun boleh bekerjasama. Okey, cikgu bagi secara ni je lah sebab nanti rasanya awak boleh tanya juga pada guru mata pelajaran. Okey, ni kesimpulannya Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka berganding bahu untuk menguasai ilmu bahasa Melayu agar bahasa ini dapat dipelihara bahasa kebangsaan kita. Okey, cikgu betulkan sikit ni. Kesimpulannya Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka haruslah berganding bahu untuk haruslah berganding bahu untuk melaksanakan perancangan-perancangan ataupun untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif memartabatkan bahasa Melayu agar ataupun supaya bahasa Melayu dapat dikekalkan untuk generasi akan datang ataupun agar generasi akan datang dapat menguasai bahasa Melayu dengan lebih fasih ataupun dapat meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey. Contohlah. Okey, jadi kita dah bincangkan pendahuluan, kita dah bincang fokus 1, kita dah bincang fokus 2, kita dah bincang juga kesimpulan. Tugas awak ialah awak tulis semula rumusan ni dalam rumusan yang lengkap, ambil gambar dan hantar kepada guru mata pelajaran masing-masing. Okey, terpulang pada cikgu mata pelajaran masing-masing lah nak tanda pemarkahan semua macam mana sebab kepentingan awak nak hantar tu adalah tugasan yang awak hantar ni akan dinilai dalam PBD. Tugasan yang awak hantar ni akan dijadikan evidence dalam penilaian pentadbiran bilik darjah. Okey, dan awak tak tahu akan datang ujian kuis ke apa, mungkin tugasan ini dijadikan markah tambahan untuk awak punya peperiksaan akan datang. Tak tahu, kita tak tahu sebab pandemik ni kita tak boleh nak jangka. Jadi apa-apa pun siapkan, tolong hantar sebelum hari Jumaat kepada guru mata pelajaran masing-masing. Okey? Okey, ada cakap ni? Tak ada apa cikgu. Okay, jangan lupa isi kehadiran ya. Isi kehadiran. Baik. Okey, kalau tak ada apa, cikgu akan hentikan PDPR kita hari ini. Jika ada masalah, tolong rujuk guru mata pelajaran masing-masing. Saya percaya semua cikgu BN Tampan ni semua cikgu yang mantap-mantap. Awak tanya je. Okey, itu saja. Jaga diri. Okey, patuh SOP. Jaga kesihatan. Kalau ada yang tak sihat ke apa, cikgu doakan semoga lekas sembuh. Kita kadang-kadang dalam kalangan kawan-kawan kita ada yang positif juga sebenarnya tapi masih semangat mengikuti PDPR. Cikgu ucapkan tahniah. Semoga lekas sembuh, sihat dan dipermudahkan segala urusan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Fifa. Okey, terima kasih juga Kak Nik. Cikgu, kehadiran? Kehadiran, tolong isi dalam e-kehadiran. Link dia dekat pembelajaran. Ya, betul. Link ada di e-pembelajaran. Cikgu akan post sekejap lagi. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Mesej tu dah letak. Baik cikgu, Dekat terima chat kasih. mesej tu dah ada juga. Dekat mesej pun cikgu ni ada paste tadi.